Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Tirai perbincangan dibuka sekarang. Paparan visual itu menyaksikan apa yang berlaku dalam tempoh kebelakangan ini di beberapa buah negara. Di negara-negara barat, di Sweden, ada 40 kecederaan setidak-tidaknya kerana protes dan juga kerana keganasan yang berlaku akibat tindakan membakar Al-Quran. Sesuatu perkara yang dirancang di halayak ramai. Dan juga di India ada ketegangannya juga ketika bulan Ramadan ini. Dan juga bagaimana kita memberikan refleksi kepada kita kepelbagaian masyarakat dalam negara ini. Ini yang saya bincangkan bersama dengan Dr. Ahmad El Muhammadi, merupakan penolong profesor di ISTEC IIUM. Nathaniel Tan merupakan penyaras projek Bangsa Malaysia juga bersama dengan kami malam ini, dan juga Gurpreet Singh merupakan Presiden Gerakan Belia Punjabi Malaysia juga bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Saya ingin mendapatkan pandangan Dr. Ahmad El Muhammadi bagaimana kita melihat perkara ini. Mungkin dapat membuka diskusi kita ini dengan lebih cakna lagi apabila kita melihat kepada perkara ini sebagai satu yang ditermakan sebagai Islamofobia. Dan kalau dalam masyarakat Muslimnya contohnya melihat ini berlaku pada bulan Ramadan. Tetapi ianya memerlukan satu ruang lingkup perbincangan yang lebih luas lagi, kerana ini adalah isu sejagat, isu kemanusiaan dan juga isu menguruskan kepelbagaian dan juga menguruskan keharmonian beragama. Pada pandangan doktor, bagaimana kita meletakkan perbincangan kita pada permulaan ini? Ya, terima kasih Zul dan juga ahli panel yang lain. Saya setuju yang sebagaimana disebutkan oleh Zul tadi, bahawa sepatutnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang membawa keamanan, ketenangan dan juga bulan ibadat. Tetapi malangnya kita menyaksikan pelbagai peristiwa yang berlaku di peringkat antarabangsa, dan di antaranya adalah yang berkait dengan timbulnya acara membakar Al-Quran di Sweden dan juga fenomena yang dipanggil sebagai Islamofobia ini. Dan peristiwa ini saya nampak apa yang berlaku di peringkat antarabangsa bukan saja fenomena Islamofobia, tetapi juga xenofobia yang berlaku pada bangsa-bangsa lain, seperti dalam konteks peperangan di Ukraine dan antara Ukraine dan Rusia, ada Russiaphobia pula. Dan semua orang Rusia ataupun mana-mana saja orang Rusia yang berada di luar negara merasa ketakutan kerana mereka menjadi sasaran dan juga menimbulkan masalah pada mereka. Jadi ini merupakan satu fenomena yang kita sedang menyaksikan berlaku pada hari ini. Kalau kita pergi ke, maknanya tengok balik dalam beberapa tahun yang sebelum ini, apa yang berlaku pada hari ini bukan satu peristiwa yang ganjil, tetapi yang merupakan kumulatif efek yang berlaku di Eropah dan juga di tempat-tempat lain. Contohnya Brexit, kemenangan Donald Trump di Amerika yang membawa naratif far right dan kemunculan golongan white supremacist, termasuk juga kemunculan ISIS. Ini merupakan gabungan-gabungan ataupun ingredient yang sebenarnya pada pandangan saya ia saling membakar, fueling each other. Maknanya Islamofobia membakar radicalization membakar Islamofobia, dan inilah yang menyebabkan berlakunya membawa kita pada hari ini. Dan di India pun masih berlaku ketegangan, dan juga di negara-negara lain seperti China, di Kashmir, di Rohingya. Ya, kalau kita lihat di map, banyak tempat-tempat yang hotspot yang sedang berlaku tension dan konflik pada hari ini. Doktor, bagaimana kita melihat juga satu perkara, doktor mengatakan bahawa perkara yang berlaku pada hari ini tidak terasing, dan juga kalau di negara barat ataupun di banyak kawasan di seluruh dunia juga, ini adalah perkara yang berkaitan dengan sejarah yang begitu panjang.
Namun begitu, apa yang berlaku, ada titik persamaan apa yang berlaku di Sweden, apa yang berlaku di Uttar Pradesh di India contohnya, ataupun apa yang berlaku di China, mahupun apa yang berlaku ketika Brexit dan juga ketika Trump, era pemerintahan Trump di Amerika Syarikat, bahawa ini isu-isu yang berkaitan dengan Islamofobia, berkaitan dengan sentimen perkauman, sentimen yang begitu radikal ini begitu mudah untuk dimainkan oleh mereka yang mahukan kepentingan kuasa politik. Contohnya, ada titik persamaannya di situ. Ini perkara paling mudah untuk mendapat sokongan dan juga untuk menaikkan suhu kemarahan ataupun suhu emosi baik daripada pelbagai masyarakat dan juga pelbagai latar belakang yang berbeza. Pada pandangan doktor, mengapa ini adalah minyak yang paling berkesan untuk mereka membakar kemarahan dan kenapa ini masih lagi diterima dan juga masih lagi diberikan ruang dalam masyarakat sejagat pada hari ini? Jawapan yang paling mudah yang saya boleh berikan kerana ia berkesan. Islamofobia naratif, Islamophobic naratif dan the Islamophobic mindset mempunyai, kalau kita lihat daripada perspektif sosiologi, ia mempunyai function ataupun fungsi yang tertentu. Misalnya kalau kita bercakap daripada perspektif ahli politik, Islamophobic naratif ini boleh digunakan untuk political mobilization, untuk mobilisasikan penyokong-penyokong politik, pengikut-pengikut politik. Dan ini jelas kita boleh tengok berlaku di Amerika, berlaku di India dan berlaku di tempat-tempat lain, bahkan di Eropah sekalipun, dalam konteks Brexit, dalam konteks Sweden, dalam konteks Germany, naratif ini digunakan oleh parti-parti tertentu yang mempunyai agenda nasionalis untuk mendapat sokongan daripada penduduk tempatan, dan memang ia mendapat tempat dalam masyarakat mereka. Dan ia pula dibantu oleh bias reporting daripada media-media barat misalnya, yang membuat liputan tetapi yang berat sebelah, dan mereka menggunakan istilah-istilah tertentu, dan ini juga menambah api kepada fenomena Islamofobia. Dan kita tak nafikan bahawa ada di kalangan komuniti, kelompok, di kalangan orang Islam sendiri yang membawa ideologi ekstremis, sama ada di luar negara ataupun dalam negara, dan ini juga menjadi penyebab ataupun justifikasi kepada kumpulan yang bawa naratif Islamofobia tadi. Tapi adakah ekstremisme itu begitu dominan dan juga menjadi ancaman, satu, dan juga adakah kerana faktor dahulunya kalau komuniti di setempat di Eropah contohnya, mereka itu minoriti tapi sekarang lebih dominan, ada kerjaya sendiri, dan juga mereka yang bergelar imigran dahulu sudah bertapak di suatu negara dan itu lebih membibitkan rasa kebencian, dan juga kalau kita kaitkan dengan Islamofobia itu bagaimana, Doktor? It's very good question. Ada dua isu di sini. Yang pertama sekalinya adalah yang saya sebutkan tadi, iaitu memang kewujudan fenomena ekstremisme yang berlaku dalam masyarakat umat Islam tadi, seperti kumpulan ISIS, kumpulan Al-Qaeda, kumpulan Jamaah Islamiyah yang dahulunya wujud. Dan juga di Eropah pun ada golongan Salafi group yang membawa pemikiran ekstremisme. Di Germany, di Netherlands, memang ada kumpulan tadi. Kalau kita pergi ke ground, maknanya kita melihat sendiri kelompok-kelompok di masjid-masjid di sana ada membawa retorik itu, bahkan di UK pun ada. Tetapi pada masa yang sama juga, kita tak nafikan bahawa umat Islam ataupun orang Islam di Eropah semakin membesar dari segi saiznya, dan mereka ini mempunyai anak yang ramai berbanding dengan penduduk tempatan. Dan inilah yang menjadi sebab kepada berlakunya peristiwa di New Zealand yang penembakan dan pembunuhan yang berlaku di masjid di Christchurch. Kalau kita baca penulisan dibuat oleh Brenton Tarrant itu, dia kata birth rate is a big problem in Europe. So birth rate dalam konteks negara Eropah ini menjadi ancaman besar kepada penduduk tempatan, di mana dalam masa 10-20 tahun akan datang, mungkin populasi penduduk Eropah itu majoritinya menjadi orang Islam. Jadi persepsi yang sebegini sebenarnya membakar api Islamofobia dan seterusnya mewujudkan ketegangan. Apa yang tidak dibuat di negara baratnya adalah proses asimilasi dan juga proses untuk mendidik masyarakat ataupun orang Islam yang ada di sana
untuk menerima nilai-nilai hidup kebersamaan dalam masyarakat tersebut, which is possible, which is not something yang baru berlaku. Sebenarnya beratus-ratus tahun sampai ke hari ini pun, kalau proses itu berlaku dalam proses asimilasi. Kita ambil contoh di negara kita. Kita ada pelbagai bangsa yang wujud dalam satu tempat yang dipanggil sebagai Malaysia. We work out or we leverage on the diversity as a source of strength. Kita tekankan kepelbagaian masyarakat itu sebagai sumber kekuatan. Di Amerika menjadi sebuah negara yang maju kerana dia leveragekan pada kepelbagaian. Tetapi kalau kita nak bergaduh, kita gunakan kepelbagaian itu sebagai sumber konflik, well, by all means we can do that. We can fight even now sekarang di Malaysia ni. Kalau kita nak bergaduh sama sendiri oleh kerana kepelbagaian, we can do that. And we did that before. And Sri Lanka did for 30 years. And tak ke mana. Jadi di sinilah lesson yang kita boleh belajar bahawa ini merupakan satu proses globalisasi yang kita tak dapat dihentikan. Jadi satu jalan lain atau alternatif lain yang kita perlu wujudkan. Kita, doktor sudah membawa perbincangan itu dan itulah sebabnya kita mampu berbincang dan juga bercakap dalam dialog Tiga Penjuru bersama bukan sahaja dengan doktor tapi bersama dengan Nat, bersama dengan Guprit kerana kita ingin meraihkan apa yang kita ada pada hari ini. Tapi Nat, terlebih dahulu saya tanyakan kepada Nat dahulu. Kita hidup dalam masyarakat yang kadang-kala apabila bulan puasa ada benda kecil dibesarkan dan juga jadi sensitif. Tapi itu saya simpan soalan itu kemudian. Tapi bagi Nat sendiri, mungkin ada perspektif tersendiri apabila bercerita dan juga memandang isu seperti Islamofobia dan juga apa yang berlaku di peringkat global, khususnya apa yang berlaku terkini di Sweden dan juga di beberapa negara lain. Ianya mungkin terpencil, tetapi latar belakang dan juga bagaimana aktivisme ataupun radikalnya kumpulan-kumpulan tertentu itu adalah suatu bentuk yang perlu kita elakkan dalam konteks di Malaysia. Pada pandangan Nat dahulu, mukadimahnya bagaimana? Terima kasih saudara Zul, terima kasih kepada rakan-rakan panel. Ya, memang saya dapati rakyat Malaysia ni memang prihatin peka terhadap perkembangan global. Ini memang baik kerana kita harus prihatin ya. Apa yang berlaku di Sweden, di India, di Al-Aqsa ini semua memang perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah. Yang memang salah dari segi hak asasi, salah dari segi kemanusiaan. Tapi pada saya juga saya rasa mungkin dalam konteks Malaysia juga mungkin kita terlalu fikirkan benda-benda yang berlaku yang jauh daripada kita ya. Tapi kita kurang prihatin sikit dengan masalah-masalah dalam negara. Dan apabila kita lihat masalah-masalah ini di luar negara, kita boleh lihat dari pelbagai sudut dan lensa. Kita memang boleh kira termakan dengan naratif ini semua perkauman dengan keagamaan dan memang ada unsur itu, ada unsur diskriminasi memang yang harus diiktiraf lah sebagai konflik agama dan perkauman. Tapi kalau kita terlalu obsesi dengan ini dan masalah dari sana dijadikan masalah di sini. Maksudnya kita gaduh dengan orang Malaysia kerana masalah yang berlaku di luar negara. Saya rasa ini pembaziran lah. Kita dah cukup masalah kita sendiri, kita ada realiti kita sendiri di sini yang berbeza dengan realiti di sana. Kita tak harus ambil, kita sudah cukup masalah di sini, tak perlu import lagi masalah dari luar untuk dijadikan benda-benda untuk bergaduh dan marah antara satu sama lain. Nat, ada ke jumpa pergaduhan ataupun perbincangan di media sosial khususnya mengenai perkara itu? Bila nampak di Sweden, kata, oh samalah kita di Malaysia. Adakah itu ada berlaku bibit-bibit itu di Malaysia? Kalau perhatian Nat? Sering ada banyak isu lah kalau nampak macam di Sri Lanka dulu ini rasa rakyat Malaysia yang berkaum Tamil dia sangat memperjuangkan Tamil Tigers dan sebagainya. Kalau ada banyak macam proxy war lah. Kalau Amerika lawan China mungkin ada segolongan orang Cina yang banyak sokong negara Cina, dia suka gaduh lah. Ada yang pro Amerika, ada yang pro Cina. So, ada banyak pergaduhan macam ni dan saya rasa tidak balai sangat lah, tak ada manfaatnya. Kita mesti peka, kita mesti sedar apa yang berlaku, kita mesti ada ilmu itu dan sedar apa yang berlaku. Tapi kita tidak terlalu perlu bergaduh lah dengan benda-benda ini. Kita seharusnya fokus kepada apa yang kita boleh bina di negara kita sendiri. Justru apabila Nat mengatakan bahawa kita dah ada banyak masalah, kita tidak perlulah import masalah tu masuk ke Malaysia. Dan juga kadang-kala apabila kita melihat apa yang ada di luar, kita lupa untuk mengiktiraf apa yang kita ada dalam rumah kita sendiri.
dan bagaimana sebenarnya kita sudah ada satu pemahaman, toleransi dan juga keharmonian yang jauh sudah sebati dalam diri kita, walaupun kadang-kala kalau diusik tu kita masih lagi dapat mengawal diri dan juga berfikir secara rasional. Pada pandangan Nat, apabila kita melihat kepada ini, apa yang kita ada, yang kita perlu teladani dan perlu kita acknowledge dan juga beri kredit kepada diri kita sendiri pada pandangan Nat? Ya, saya rasa hubungan antara kaum, antara agama di Malaysia ni, kita tidak harus terlalu kata baik di mana dia belum baik, atau terlalu kata dia buruk sebenarnya dia bukan buruk sebenarnya. So saya rasa biasanya mungkin terutamanya dalam dekat-dekat yang lalu lah, dari segi akar umbi, hubungan antara kaum, antara agama boleh kira cukup muhibah, cukup okey. Tapi dalam tahun bertahun, dekad berdekad, terutamanya bila kita lihat pengaruh politik lah dan cara di mana isu-isu perkawaman dan agama dipolitikan, memang sudah semakin tegang dan semakin terpisah, saya rasa. Jadi yalah, so bila kita tengok benda-benda yang berlaku di medan antarabangsa, ada kalanya dia menegangkan lagi hubungan antara kaum di peringkat akar umbi yang sepatutnya tidak harus berlaku lah. Kita harus boleh kira blok sikit pengaruh, bukan saja isu-isu antarabangsa tapi juga pengaruh ahli politik yang suka hasut-hasut memecah belah itu, dan lebih fokuskan kepada hubungan yang human to human lah, manusia ke manusia. Saya rasa itu yang paling penting. Gurpreet, pandangan Gurpreet pula apabila kita bercerita mengenai perkara ini. Kita bercerita panjang lebar daripada Islamofobia sehinggalah apa yang kita ada di Malaysia. Tapi mungkin pandangan Gurpreet dulu terlebih dahulu. Yang mana satu yang kita perlu raikan dan juga perlu akui bahawa ini adalah nilai sepunya yang kita perlu pelihara? Yang kita perlu raikan ialah hubungan antara kaum yang seperti Nat kata tadi, di peringkat akar umbi, di peringkat luar bandar, merupakan satu relationship atau perhubungan yang sangat unik. Orang dari luar negara yang tengok ke dalam Malaysia atau belajar tentang Malaysia akan rasa hairan bagaimana tiga kaum yang belum mempunyai identiti se-Malaysia, belum mempunyai identiti satu identiti yang besar seperti yang di Amerika, everybody is American. There is no differentiation, tak ada berbeza ni lah. I'm Mexican American ke African American ke Peruvian American, no such thing. But in Malaysia kita ada India, Cina dan Melayu. Tanpa satu identiti yang se-identiti tu, kami boleh perhubungan yang sangat rapat, sangat unik, meraihkan semua pelbagai kaum, pelbagai makanan, pelbagai bahasa, pelbagai tarian, semua lagu, apa semua. We are very happy to be with each other, and I think that is something that we need to show off. Kita perlu letak dalam sosial media, kita perlu bangga yang benda tu boleh berlaku tanpa that nationalization of our identity, which is something very unique in my opinion, that we need to celebrate. Tapi Gurpreet, apabila kita kaitkan isu-isu di peringkat global mengenai perbezaan agama, perbezaan pandangan dan juga ekstremisme yang berlaku di kalangan bukan sahaja dalam Islam tapi dalam agama lain dan juga kepada etnik tertentu juga. Itu juga satu refleksi kepada kita di Malaysia. Tadi Nat kata ada juga segelintir daripada kita mahu kaitkan, oh samalah kita dengan Malaysia dengan mencedok apa yang berlaku di luar negara. Dan itu juga perlu diuruskan dengan baik dan juga perlu difahami dalam konteks Malaysia. Gurpreet sendiri apabila berbual dengan rakan-rakan, apabila kita melihat kepada ketegangan yang berlaku di India contohnya ataupun ketegangan yang berlaku di sudut-sudut lain, adakah nilai sepunya kemanusiaan itu yang lebih dominan ataupun kita masih lagi berbincang mengikut etnik dan juga mengikut kepada kelompok kita sahaja? Pada pandangan Gurpreet bagaimana? Okay, saya bercerita sekejap. 1984, in June of 1984 di India ada serangan askar government terhadap Golden Temple, the Golden Temple which is for Sikhs sebagai Mekah lah. It's like our north, tempat suci kita. So askar masuk ke dalam compound, askar telah bom. There was a lot of discrimination against the Sikhs. So di Malaysia pula apa berlaku? Di Malaysia pula
terdapat kumpulan-kumpulan ekstremis Hindu apabila Mahatma Gandhi dibunuh oleh dua pengawal Sikh dia yang telah membuang bom, the homemade bomb into the Gurdwara. They stop selling cloths to the Sikhs. Tetapi apa yang berlaku, kita pula approach benda tu dengan cinta, dengan love, dengan meraihkan atau membawa awareness, memberitahu kepada abang dan adik kita yang Hindu yang kita tak ada kaitan dengan apa yang berlaku di India. We have come in peace. And I think I want to acknowledge what Nat has said. Apa yang berlaku di luar negara ada segelintir, you have murmurs here in Malaysia, tapi kebanyakannya I think we all can acknowledge berlaku di bandar, berlaku di Twitter space, berlaku di satu it's a very isolated actually if you ask me. And in our main problem as Ned has already said, we have so many problems. More people, kebanyakan daripada rakyat Malaysia lebih penting, lebih bimbang tentang hari ni ada makanan ke tak atas meja, daripada hari ni I nak pergi ke masjid, I nak pergi ke temple, ada orang akan robohkan kuil saya ke tak. Itu menjadi isu daripada isu antarabangsa. Yes, I think it's a reflection, tapi hanya segelintir saja. And I want to stress, it's a very secluded bubble that is that is there here in Malaysia. It's not I rasa bukan masyarakat majmuk. You pergi ke kedai mamak, mereka takkan bincang tentang Sweden ini berlaku, ini merupakan refleksi kepada rakyat Malaysia. Tak berlaku macam itu. That's not how we are. But what Ned is saying is true. It's just that I don't think it's a majority. Dialog Tiga Penjuru berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Kita bertemu semula. Tapi saya cuba untuk mengambil satu poin yang ada kaitan antara satu sama lain. Islamofobia dan juga menguruskan kepada kepelbagaian itu akhirnya berkaitan juga dengan apa yang kita hidangkan di atas meja. Sejauh mana kita mampu untuk tidak ditindas dan juga kita mampu mencipta peluang dan juga mencari pendapatan dan juga mampu bekerjaya di sebuah negara dan juga kepelbagaian yang berbeza-beza. Pada pandangan Dr. Ahmad, bagaimana kita melihat bahawa Islamofobia ataupun apa sahaja fobia yang berlaku ini juga akhirnya kan ada asalnya daripada mengenai penindasan, mengenai bagaimana mendapatkan peluang dan juga hak-hak asasi sebagai seorang manusia untuk mencari pendapatan dan juga mendapatkan hak yang asas pendidikan dan sebagainya. Di peringkat global dan juga bagaimana itu yang paling asas untuk diuruskan, dan apabila itu diuruskan, kita dapat menguruskan kepelbagaian yang berbeza ini. Pada pandangan doktor bagaimana? Ya, betul. Sebagaimana disebutkan oleh Nat dan juga Guprit tadi, bahawa di samping kita tidak ingin orang kata import isu-isu yang berada di luar itu ke dalam negara kita dan seterusnya membawa kepada tension dan pergaduhan dalam negara kita ni. We do not want to do that, definitely. Tetapi pada masa yang sama juga ada beberapa perkara yang menyebabkan isu ini menjadi satu isu, walaupun isu ini isu global, tetapi ia juga menjadi isu domestik ataupun local issue. Dalam istilah sosiologi, they call it as a globalization of the local and localization of the global. So what happened outside the country may affect what happened in the country as well. What happened in the international world may affect what happened in our country. So ini berlaku adalah kerana the intensification of the globalization, internet, social media sharing, even TikTok, Instagram menjadi platform untuk berkongsi maklumat-maklumat sedemikian. Dan di sinilah kita sebagai, kalau kita berargue di atas dasar humanity, the sense of humanity, kita akan rasa bahawa apa yang berlaku di luar sana itu merupakan sebahagian daripada masalah yang kita perlu perjuangkan juga di peringkat negara kita. Maknanya timbulnya soal simpati. Simpati adalah salah satu sifat manusia. Jadi apa yang berlaku di sana walaupun ia tidak berkait dengan kita dan kita pun tidak nak
melibatkan diri dalam konflik-konflik yang berlaku. Tetapi atas dasar apa? Kemanusiaan. Atas dasar hak-hak tertentu. Contohnya berlaku di Palestin. Walaupun itu bukan negara kita, tetapi atas dasar kemanusiaan, bayangkan kita kehilangan sebuah negara. Bayangkan keluarga being uprooted oleh kerana konflik, penindasan yang berlaku. Bagaimana perasaan kalau sesuatu agama itu dihina ataupun Al-Quran dibakar. Sudah tentunya ia menyentuh perasaan. Kita sebagai manusia, kita tak dapat elak daripada wujudnya perasaan tersebut. Tetapi kita perlu juga mindful tentang maknanya kita jangan terbawa-bawa atau being carried away dengan apa yang berlaku di sana dan kita cuba mewujudkan konflik di sini. Saya fikir di sinilah kita perlu membezakan di antara simpati kepada perjuangan di atas dasar kemanusiaan, di atas dasar hak dan juga cara ataupun langkah yang kita perlu ambil untuk membantu mereka yang ditindas itu. Kerana apa? Kerana ada di kalangan kita misalnya yang bersimpati tetapi mengambil langkah yang di luar yang menyalahi undang-undang misalnya. Yang memberi sokongan ataupun pergi terlibat sama dalam aktiviti militansi misalnya. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang kita perlu urus. Betul. Jadi kita tak nafikan bahawa tidak apabila berlakunya konflik, dua perkara yang akan berlaku. Timbulnya simpati dan simpati itu timbul kerana penyebaran maklumat yang berlaku secara berluasan. This is something yang kita tak boleh elak dan tak boleh stop fenomena ini. Inilah gambaran yang saya boleh berikan. Dan hari ini juga perkara yang ekstrim, perkara yang Islamofobia atau rasis dan sebagainya lebih mudah diakses dan juga membina kekuatannya tersendiri kerana media sosial. Kerana apabila kita tergolong dalam kelompok tertentu, kita consume info itu dan juga maklumat itu membuatkan kepercayaan itu lebih menebal lagi. Pada pandangan Net aktif di media sosial dan nampak perkara itu bagaimana. Dan kadang-kadang ada setengah masyarakat, dia tak rasa itu satu ancaman kerana itu memerlukan kewarasan untuk menapis apa yang berlaku. Dan kalau dalam konteks kita di Malaysia, mengapa ianya satu ancaman, Net? Terima kasih. Jadi zaman dulu bila internet baru muncul ada banyak orang yang kita excited kerana kita fikir yang dengan ada medan komunikasi ini kita akan membawa semua manusia bersama dan sebagainya. Yeah. Tapi malangnya sikit kita lihat apa yang berlaku, istilah Inggeris ni adalah echo chambers. Kita semakin banyak hanya ingin dengar daripada orang-orang yang bersependapat dengan kita. Kita tak mau dengar pandangan-pandangan lain. Jadi kita Bubble kita. dalam Gelembung kita. Sendiri bubble. Macam contohnya lah jika kita berbincang soal Islamofobia, saya rasa kita harus jujur dan berterus terang benda ini memang wujud bukan saja di Sweden dan sebagainya tapi di Malaysia sendiri. Kalau kita nak berjujur dalam WhatsApp group yang mungkin yang hampir semua bukan Islam, banyaklah ada unsur-unsur dia forward message yang macam-macam yang anti-Islam dan berbau prejudice dan sebagainya. Tapi sama juga yang grup-grup yang saja dengan mungkin yang orang Islam yang mungkin ekstremis sikit dia pun ada hantar benda-benda yang prejudice dan tak berapa sihat dan tak berapa munasabah lah. Dan ini menghasut kebencian antara satu sama lain. Jadi ini memang satu masalah yang cukup penting lah. Tapi seperti yang saudara Guprit berbincang berkenaan bagaimana kita lawan dengan love dan Dr. Ahmad berbincang berkenaan simpati. Dan cara kita bereaksi. Memang kalau orang bakar Al-Quran mestinya ada perasaan itu kan, ada perasaan tertentu. Tapi kalau tindakan kita, balasannya kita rasa maksudnya saya mesti pergi bakar kitab pula. Yeah. Kita petik pepatah Gandhi lah, an eye for an eye will leave the whole world blind. Kita nampak semua akan gaduh-gaduh sampai bila-bila. Jadi kita kena cari cara di mana kita boleh membalas dengan lebih bersimpati lah. Saya dengan saudara Guprit kita ada banyak interaksi dengan rakan-rakan kita di ABIM contohnya. Dan kita pendekatan yang diambil oleh rakan kita di sana saya nampak amat berkesan. Dia menunjukkan sikap kasih sayang, sikap prihatin kepada semua bukan Melayu Islam saja tapi semua rakyat Malaysia dan saya rasa pendekatan ini memang terbaiklah. Tapi
Nat dan juga Guprit, kalau saya dapatkan pandangan sedikit, kita seringkali meraihkan perbezaan yang ada, duduk bersama apabila kita dilanda musibah dan juga kepayahan. Saya masih ingat bagaimana kita ketika banjir besar pada akhir tahun lalu, masing-masing datang dan juga bekerjasama. Tak kiralah rumah ibadat apa sekalipun, tapi semuanya dapat diuruskan. Walaupun ada sedikit sentimen ataupun sedikit ketidakfahaman dan juga salah tanggap, tapi itu dapat diselesaikan dengan baik. Satu. Tapi Nat, kalau ketika kita tengah senang lenang, tak ada masalah, kadang-kadang idea cinta kita tu mungkin disalah ertikan dan ada salah tanggap. Saya masih ingat kalau ketika Nat dan juga rakan-rakan yang lain apabila mewujudkan movement untuk yang bukan Islam pun berpuasa bersama, berbuka puasa bersama dan sebagainya. Ada juga kata-kata yang salah tanggap yang berlaku. Jadi bagaimana sebenarnya? Kita ada rasa cinta tu, tapi takkan nak ketika musibah datang baru kita nak raikan. Dan ketika hari-hari biasa ini, masih lagi berlaku salah tanggap itu. Pandangan Nat berdasarkan pengalaman dan juga bagaimana kita overcome benda-benda tu. Terima kasih. Ya, mungkin bagi saya contoh yang kecil lah. Contohnya kalau saya pakai songkok hari ini untuk pergi interview, ya, bagi saya itu satu benda yang bagus. Saya suka memang songkok dia nampaknya best. I like hats. Dan tapi ya mungkin kalau orang-orang bukan Melayu dia nampak apa Nat ni cuba nak buat ni, dia nak cuba nak Melayu sangat ke, dan selalu tulis tentang Abim Ikram ini mesti terlalu pro, jadi dia ada dia kena strategik sikit lah, ya. Tapi saya rasa mimpi saya, ya, idaman saya, satu hari kita boleh buat benda-benda ni tanpa terlalu syak wasangka atau rasa yang pelik-pelik. Kalau Melayu pakai baju Cina pakai baju India dan sebagainya, tak jadi masalah. Ini satu meraihkan kepelbagaian. Dan seperti biasanya saya rasa yang biasanya yang mewujudkan atmosfera yang kurang senang ini lebih kepada biasanya ahli-ahli politik lah, seperti yang Dr. Ahmad kata tadi. Ya, ramai yang main sentimen ini. Biasanya politik kita main harapan atau ketakutan. Dan biasanya ketakutan yang lebih politik, ketakutan ini yang lebih kuat, Senang dimainkan. senang dimainkan, senang diambil, dimakan, ya. Tapi kalau kita boleh berusaha bersama, bersatu padu dari peringkat akar umbi untuk menolak politik kebencian ini, kita boleh mewujudkan atmosfera yang sangat berbeza, saya rasa. Pandangan Guprit beliau bagaimana? Bagaimana Guprit menyebut satu frasa yang cukup indah tadi, mempromosikan cinta, mempromosikan kasih sayang, dan saya kira itu yang dimiliki dan juga ajaran yang baik oleh semua kefahaman dan juga kepelbagaian budaya yang ada. Namun Guprit, saya juga mengatakan bahawa susah juga nak mempromosikan cinta ni kalau kita tidak ada masalah. Bila ada masalah, ada banjir, ada benda, kita rasa benda tu adalah satu perkara yang macam, oh saya bersyukur duduk di Malaysia. Tapi bagaimana pada setiap ketika dan juga setiap masa kita perlu hargai dan juga tidak take for granted benda yang ada ini. Pada pandangan Guprit bagaimana? Bagaimana kalau bulan puasa ini adalah waktu yang paling sesuai ataupun paling afdal orang kata untuk kita sama-sama meraihkan cinta di bulan Ramadan ini? Kita ada satu saying di Gerakan Belia Sepunjabi Malaysia, moto kita tak kenal maka tak cinta. So hari-hari kita buat program atau hari-hari dalam otak kita ada tak kenal maka tak cinta. So hari tu saya dengan Nat pergi ke Bangi buat bubur lambuk. Okay. We stir the bubur lambuk sampai tangan pun dah sakit lah. Tapi I take your point. I rasa masa ada kemalangan, masa ada bencana, baru kita datang menunjukkan kita rakyat Malaysia, kita jaga kita. Tapi yang tidak dipromosikan ialah hari-hari apabila jiran saya balik daripada sekolah, saya seorang India menjaga anak jiran saya yang Melayu, saya tidak perlu letak benda tu di atas media sosial. Ini menjadi satu kehidupan biasa saya. And it is normal that the media, the people out there, me and you, kita hanya akan letak benda-benda kita jaga kita masa ada bencana. Tapi kalau you tengok di luar bandar, di kampung-kampung, di banyak tempat, kita masih ada orang-orang yang tolong sama tolong, tetapi tidak diwar-warkan kerana it doesn't sell the newspaper, it doesn't sell your advertisement time. Whereas when during the bencana it sells. And I have to take this point that
that you put up, ia sepatutnya menjadi teladan setiap badan belia ke badan organisasi di luar. Kalau kita nak mempromosikan nilai-nilai Malaysia ni, kita sepatutnya membuatnya setiap hari, hari-hari. Every day I come out of my house, I must not look at my neighbor as a Chinese neighbor, but I must look at my neighbor as a neighbor. Tak perlu kita labelkan benda tu, kan? Tapi I take this as a lesson learned. Hari-hari, even though it is a bad day or a good day, we must be the same. But for us, like I've said, a lot of people are doing it already. Just we don't promote it kerana tidak menjual. It's not popular lah. And we are in a position like what Ned was saying. Social media is about, same mindset, populist, we sell lah. Not so popular, we don't really sell it. But I think as Malaysians, we have to be proud that outside, I'm sure we are doing it on a daily basis lah. Guprit, saya suka bila Guprit kata tak kenal maka tak cinta. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kala kita take for granted benda yang kita rasa kita kenal. Kadang-kala kita pukul rata. Kalau orang India tu semuanya sama. Dia tidak mungkin perbezaan antara Sikh dan juga Hindu itu ramai antara Malaysia yang mungkin tidak menyedari perbezaannya. Begitu juga dengan orang Melayu. Tak semua orang Melayu ni sama. Etnik juga kadang-kadang boleh bergaduh sama Melayu. Begitu juga dengan kaum-kaum lain. Itu tak campur lagi Sabah dan Sarawak. Justru dalam konteks kita di Malaysia, kerana kalau kita mengambil pendekatan dan juga mengambil latar Islamofobia dan juga apa ketegangan yang berlaku di peringkat global, kerana ketidakfahaman itu yang menyebabkan ada persepsi yang menebal. Justru kalau kita di Malaysia, Guprit, walaupun kita sudah harmoni dan juga ada satu padang pertemuan yang baik, tapi penting juga untuk kita menyedari perbezaan dan juga mengenali dengan lebih mendalam. Adakah itu ada di Malaysia dan sudah cukup, Guprit? For sure tak cukup. Ada satu subjek di sekolah yang diorang ajar is pendidikan civic. Tapi yang menjadi pelik untuk saya lah, pendidikan civic tu hanya untuk yang bukan Islam. Yang Islam pergi ke subjek ajaran Islam, and yang non-Islam pergi ke perhubungan civic. I think the civic subject should be done for all Malaysians in a more discussion and more philosophical way. Seperti kalau ada pembakaran Al-Quran di Sweden, bawalah benda tu sebagai satu perbincangan di dalam kelas. Tetapi cikgu dia kena it has to be well trained lah. Bawa perbincangan tu dan bincang di dalam kelas. Bagaimana India dan China rasa kalau Al-Quran tu dibakar. Kalau saya dengar, saya pun marah. Sebagai seorang Malaysia yang tahu kawan-kawan saya yang beragama Islam, kalau Al-Quran dibakar, saya akan marah juga. Tetapi kalau benda ini tidak dibincangkan, I will look at it as something that doesn't bother me. So that civic thing that we do in school is a very good thought, satu thought process yang cantik, tetapi kena bermula daripada darjah 1 dan kena it needs to be for everybody, not only for the non-Malays or non-Islam, it needs to be for Islam and non-Islam together, sitting in one class discussing this from a young age. So bila diorang keluar lepas 12 tahun, dia akan tahu, wah, this is my brother in arms. He's not a Chinese or an Indian that is different from me, but actually we share the same sentiment. I think that is very important. So we are starting, we need to just advance it a bit more. Kami berhenti rehat buat kali terakhir. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kembali lagi dalam Dialog Tiga Penjuru. Saya bersama dengan 3 orang tamu saya. Dr. Ahmad, adakah apa yang dikatakan oleh Guprit itu ada timbul bibit-bibit ketakutan di kalangan masyarakat untuk menerima perbezaan dan juga membincangkan perkara itu secara terbuka? Guprit memberikan contoh yang baik. Apabila kita bercerita mengenai pembakaran Al-Quran di Sweden, ianya mungkin ada kata, oh ini masyarakat orang Islam sahaja punya masalah dan tidak dibincangkan. Tapi dalam konteks negara bangsa seperti kita di Malaysia ini, ianya perlukan diskusi dan juga penceritaan dan juga perbincangan pelbagai kaum. Tapi adakah itu berlaku? Adakah kita perlu akui bahawa kita ada kebimbangan untuk menyelesaikan dan juga berbincang secara terbuka bersama dengan rakan-rakan kita di pelbagai kaum dan juga pelbagai agama? Saya fikir ini adalah the majority perception yang ada dalam negara kita. Maknanya
open discussion, perbincangan secara dipanggil sebagai civil discourse. Civil discourse maknanya perbincangan di mana kita boleh bincang dengan orang lain, dengan bangsa lain, dengan orang daripada agama lain misalnya. Isu-isu yang contentious tetapi dalam suasana yang sober-minded, suasana yang not emotion, tidak ada emosi. Dalam suasana yang penuh dengan respect. Tapi kita cuba maknanya tujuannya adalah untuk mencari the common understanding tentang isu tadi. Saya fikir civil discourse masih tidak popular di Malaysia dan saya fikir juga di peringkat sekolah kalau kita bawa idea yang disebutkan oleh Guprit tadi, saya rasa ramai yang takut nak bawa ataupun nak laksanakan di sekolah kerana fikir bahawa ini boleh membawa kepada masalah-masalah seperti ketegangan kaum dan saya fikir kadang-kadang ia tidak berasas dan ia boleh dieksploitasikan oleh ahli-ahli politik tertentu yang mempunyai agenda. Jadi dia akan capitalisekan isu ini dan dia tidak boleh menjadi. Ini adalah cabaran yang kita hadapi di peringkat negara kita. Dan saya fikir agenda untuk mempromosikan perbincangan civil ataupun civil discourse ini perlu diperbanyakkan dan mungkin kita boleh buat pilot project misalnya. Kita pilih satu sekolah dan kita cuba start dulu buat di peringkat sekolah. Adakah ia menjadi? Dan juga antara cara lain yang kita boleh buatnya adalah kita boleh leveragekan yang isu-isu yang non-political. Contoh yang disebutkan oleh Guprit dan Nat tadi tentang contohnya dari segi budaya, dari segi makanan, food. Sebab food ni everybody makan kan. Bahkan di Eropah sebenarnya, saya ada terbaca zaman Joseph Tito di Yugoslavia, tersilap, di Albania, dia pernah ada satu advisor tentang food diplomacy. Maknanya ada satu bahagian unik dalam pejabat presiden itu yang advice dia tentang makanan. Jadi dia akan advice tentang kalau pemimpin-pemimpin besar nak datang ke negara dia, dia akan study dulu pemimpin ni suka makan apa. Dan dia akan buat makanan mengikut cita rasa pemimpin tadi. Jadi sebenarnya kita boleh leveragekan dalam konteks makanan ini untuk membawa bangsa-bangsa yang pelbagai ini supaya bersatu. Dan saya fikir kongsi raya dulu kita selalu buat. Ini merupakan salah satu platform ataupun salah satu kaedah yang boleh mewujudkan keharmonian tadi. Di samping kalau di Afrika dia guna sport kan. Dia guna sport untuk menyatukan bangsa kulit putih dan kulit hitam. Dan juga ada aspek-aspek budaya-budaya yang lain. Kita boleh, sebab apa? Saya nampak di negara kita ini mungkin ada orang yang bercakap tentang kita nak hapuskan perkauman. Kaum kita tak nak bercakap tentang perkauman. Saya fikir susah kita nak buat macam tu sebab setiap kaum ini dia mempunyai keunikan mereka sendiri. Contohnya kaum Sikh, dia ada satu keunikan yang menjadikan dia sebagai kaum Sikh dan dia ada agama dia ada nilai dia. Kalau kita nak hapuskan nilai itu, it is impossible. Chinese culture, they have a 5,000, 3,000 years of culture. Kita nak kata dia sama, tak boleh. Nilai Melayu, bangsa Melayu, kita tak boleh. Apa yang kita boleh buatnya adalah mengurus perbezaan tadi dan kita jadikan perbezaan itu sebagai sumber kekuatan kita. Kita tak boleh ikut cara Amerika. Amerika dia memang give up dia punya itu dan jadi melting pot culture. Kaedah itu saya fikir tidak sesuai di Malaysia kerana kita punya affiliation ataupun hubungan kita dengan budaya ini sangat kuat. Jadi untuk menghapuskan budaya tadi sangat sukar dan ia boleh sebenarnya bila kita buat macam tu, kita nak cuba hapuskan, ia menimbulkan masalah, menimbulkan konflik yang berdarah. Jadi kembali pada poin tadi iaitu kita perlu leveragekan kaedah seperti non-political seperti makanan, budaya, perayaan untuk mewujudkan bangsa yang stable dan persafahaman di antara kita satu sama lain. Tapi kebimbangan saya kalau secara peribadinya dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini ialah bila perayaan dan juga bila wujudnya hari-hari perayaan, ucapan kecil dan juga perkara-perkara yang mungkin kecil yang menjadikan topik perbincangan yang mencetuskan
ketegangan dan juga bibit-bibit kebencian itu. Walhal kita sudah hidup di dalam konsep negara ini sudah lama. Tetapi kalau nak mengucapkan Christmas satu perkara, kalau bulan Ramadan kita marah orang kena orang tak boleh makan depan kita. Walhal kalau dalam berbalik kepada konsep Islam itu sendiri, saya kadang-kadang malu bila sekolah tidak membenarkan anak-anak ini untuk makan di sekolah. Kerana zaman kita sekolah dulu, mereka dididik anak-anak ini untuk menghormati Ramadan tapi mereka masih lagi diberi kelonggaran. Itu salah satu contoh. Mengapa hari ini perkara itu seolah-olah tidak pernah kita amalkan? Adakah kerana kita tidak ada kepimpinan fikiran ataupun kepimpinan di kalangan masyarakat yang mempromosikan dan berani untuk tampil berceritakan apa yang sebenarnya patut diamalkan negara ini? Pada pandangan doktor bagaimana? Di Malaysia ini, kalau kita perhati, ada 2-3 isu saja yang menjadi contentious. Ada 2-3 perkara. Yang pertama adalah isu agama. Yang kedua adalah isu kaum. Dan yang ketiganya adalah isu politik. Tiga perkara ini, we always fight. Dan tidak akan habis cerita. Jadi apabila gabungan isu ini dibawa oleh ahli-ahli politik tertentu misalnya, ia akan membentuk persepsi dalam masyarakat. Dan satu laginya adalah kita ada contohnya cyber troopers yang wujud dalam cyberspace. Ini pun adalah antara satu cabaran juga yang boleh membentuk persepsi masyarakat. Dan cyber troopers ini sebenarnya, cyberspace misalnya, dia sekarang ini menjadi blue ocean kepada marginalized radical voices. Dia gunakan fasiliti yang ada dan juga kebebasan yang ada in the name of freedom. In the name of freedom, di atas nama hak asasi manusia, dia menyebarkan radical narrative. Tapi bila kita kata ini adalah radical narrative, dia kata this is against human rights. Tetapi sebenarnya dia tak sedar bahawa naratif yang dibawa itu adalah naratif yang radikal. Pada pandangan Ned, adakah ancaman kita di Malaysia ini begitu mendesak ataupun sebenarnya kita boleh diuruskan dengan lebih baik? Lebih banyak interaksi boleh dilakukan. Kerana kadang-kala WhatsApp group tu memang seronok, tapi kadang-kala WhatsApp group tu jugalah yang menyebabkan kita percaya dengan apa yang kita mahu percaya sahaja. Pada pandangan Ned, bagaimana interaksi itu boleh merentasi semua? Kerana kalau alam cyber itu lebih dominan daripada alam realiti, siapa pula kerjanya nak buat di alam cyber tu, Ned, kalau kita nak memastikan bahawa promosi kepada kebaikan dan juga perbezaan dialog itu dapat dilakukan? Terima kasih. Ya, kalau saya percaya di Malaysia ini tiada harapan dan tak boleh diubati semua masalah ini, saya pun dah berangkat, dah pergi dah. Pasti masih ada cara yang lebih baik. Saya tertarik sikit dengan pandangan tadi dari Dr. Ahmad berkenaan 3 masalah besar yang dikatakan, kaum, agama dan politik. Mungkin dengan izin saya ada pandangan yang berbeza sedikit dengan ini. Pada saya, yang masalah kaum dan agama ini wujud kerana masalah politik. Kalau politik kita lebih murni, tak ada, semakin amat kurang sekali masalah kaum dan agama pada saya lah. Jadi dan ada juga soal pimpinan tadi. Mungkin saya bagi contoh sikit seperti yang Zul kata tadi berkenaan isu kantin waktu Ramadan. So jadi benda ni bila Zul berkongsi macam tu, dia ada bau tertentu. Kalau saya buat bagi pandangan yang sama, bau dia lain sikit. Ini Cina suka merungut dan sebagainya. Tapi ini adalah langkah yang paling penting. Bagi saya yang paling penting, kalau orang Islam memperjuangkan isu-isu Islam sahaja, dan orang bukan Islam memperjuangkan isu bukan Islam, orang Melayu memperjuangkan isu Melayu, orang Cina memperjuangkan isu Cina saja, masalah ini takkan selesai sampai bila-bila. Tetapi bila adanya orang Islam memperjuangkan isu-isu bukan Islam, orang Cina memperjuangkan isu Melayu dan sebagainya, ini satu paradigm shift, perbezaan paradigma yang amat berbeza, dan inilah yang kita cuba usahakan. Pimpinan itu amat penting. Kita rakyat selalunya lihat dan mengikut teladan pemimpin. Apa yang mereka buat, kita buat. Jadi bila pemimpin suka gaduh dengan isu kaum, gaduh dengan isu agama, masalah lah. Bagi contoh mungkin isu Sam Keteng itu dengan basikal lajak. So saya rasa isu itu bila ada ahli-ahli politik tertentu mula tertanya, mula gunakan spin yang lebih bau perkauman berkenaan isu ini. Dia sudah tukar daripada isu keselamatan jalan raya, keadilan dan sebagainya, dia sudah berbeza. Dan apa jadi kalau yang naik basikal itu semua Cina, yang bawa kereta tu Melayu? Dia
Kita kena fikirkan seperti yang dikatakan pada awal tadi, kita semua ini boleh lihat dari lensa tertentu yang perbakaran Al-Quran dan sebagainya, ada Al-Aqsa. Kita boleh lihat dari segi agama, dari segi macam satu perbezaan agama Islam lawan bukan Islam, atau kita boleh pilih untuk lihat dari segi keadilan, kemanusiaan sejagat dan sebagainya. Ini boleh jadi pilihan kita. So yang kita mungkin cuba usahakan dalam projek Bangsa Malaysia dan sebagainya, dengan usaha yang kita buat dengan Kupri kita turun bulan buat sebagainya, kita nak tunjuk, kita cubalah dari peringkat NGO, kita cuba lihat bagaimanakah dia akan lihat kalau semua ini kita Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak datang bersama dan cuba menunjukkan satu jenis interaksi dan pimpinan yang lain baunya daripada yang kita sudah lihat di arena politik. Saya ingin memetik kepada atau mengimbau apa yang berlaku di New Zealand pada 2019 di Christchurch apabila serangan di dua masjid ketika sembahyang Jumaat. Bagi New Zealand, mereka menguruskan ini dengan baik daripada peringkat komuniti sehinggalah kepada peringkat kepimpinan walaupun dipimpin oleh seorang wanita muda pada ketika itu, dan ini dipuji oleh semua masyarakat. Tapi ada yang mengatakan bahawa itu tidak akan dapat dilakukan sekiranya tidak ada kepada polisi hak asasi manusia dan juga penyelarasan dan juga penggubalan polisi yang lebih merangkumi semua. Pada pandangan Nat, sedikit dalam masa seminit, bagaimana kita perlu melihat itu bukan sahaja perkara yang sedia ada, tapi perlu berteraskan kepada cara kepimpinan dan juga penggubalan polisi dan juga cara governance itu berlaku. Pada pandangan Nat bagaimana? Kerana kita mengambil contoh kepada New Zealand, ada contoh yang baik, tapi kita juga ada contoh yang baik, tapi ada juga contoh yang kita perlu dipelajari. Ya, kalau di New Zealand ya memang ini dasar rang undang-undang ini semua memang diperlukan. Tapi yang kita lihat pada Jacinda Ardern pada waktu itu, yang paling penting, yang paling relevan adalah sikap empathy. Dan bila dia pakai selendang, dia turun ke masjid, dan sebagainya, ini ada kesan yang susah nak dikira. Ini memang besar. Maksudnya dia menunjukkan keikhlasan. Dan ini menjadi teladan kepada kita. Dan seperti saya bekerja dengan Abim, dengan Ikram sebagainya, saya nampak keikhlasan bila turun ke padang, bila meluangkan masa untuk bersama manusia ke manusia. Nampak, itu yang paling penting, ada interaksi yang real, itulah yang sebenar itu. Semua akan membolehkan banyak perkara yang lain. Tak perlu fikir terlalu banyak tentang undang-undang. Kita ada connection pada level human level lah yang itu. Guprit, saya ada masa 2 minit sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini. Kita berbincang banyak perkara, tapi akhirnya sekali bagaimana titik akhirnya kita kena lakukan sesuatu. Bukan sudah lakukan sesuatu, tapi bagaimana kita nak banyakkan dan giatkan lagi usaha kita supaya apa yang kita lihat di peringkat global itu tidak berlaku di sini dan kita dapat menguruskan sensitiviti dan juga kepelbagaian dengan baik dan dapat diteruskan lagi. Saya ada satu idea, merupakan idea yang Nat dan saya tengah usahakan. Kalau seorang parti politik atau sebuah parti politik atau seorang pemimpin politik hendak diletakkan di suatu tempat yang boleh membawa impak yang besar, let's try this new idea. Diorang kena buat kerja dulu sebelum dilantik. Daripada dilantik baru nak buat kerja. So saya sebagai seorang yang muda, seorang belia, saya nak tengok pemimpin-pemimpin yang telah buat kerja-kerja relevan, kerja-kerja real work seperti Nat kata tadi, pergi bawah, pergi ke PPR, pergi ke kampung-kampung, pergi ke bandar-bandar besar, cari orang yang kita boleh bawa impact pada komuniti-komuniti yang sedang ditindas, komuniti-komuniti yang boleh diraihkan kepelbagaiannya, buat kerja sebegitu, baru kita melantik pemimpin-pemimpin begini. Daripada kita melantik pemimpin kerana diorang masuk satu parti itu, dan kita hope, kita duduk dan kita we pray that they will do the work. Let's vote for people who have already done the work. Kalau tak buat kerja sebelum ni, mengapa kita rasa diorang akan buat kerja bila dah masuk parlimen? So kita kena vote, lantik pemimpin-pemimpin yang dah buat kerja. I duduk di Taman Medan, for example, I punya adon daripada umur 18 sampai sekarang tak pernah tengok muka dia langsung. Tapi setiap kali he's voted back in, the MP is voted back in, this is frustrating for me because we are too political party centric.
We need to look at people for their values. Kita kena buat program-program, real program. And Zul, I invite you, come and join us. Let's do real work down on the ground. Let's I tell you one short 30 seconds story lah, okay? There's this very great program called Adab Youth Garage. Okay, Adab Youth Garage, they open a safe space in a PPR. Tetapi kerana nama dia Adab, orang India tak nak masuk ke dalam tu. So, kita tengah work dengan diorang, macam mana kita nak buka safe space tu untuk orang India pula nak masuk. Dan ini menjadi sebuah real problem di bawah. Tapi kita di atas tak nampak benda macam tu. So let's go down on the ground, let's get our hands dirty, and then then vote for us. Until we don't get our hands dirty, don't talk about becoming a real politics. That is my final say for today. Thank you, Zul. Besar harapan itu. Terima kasih Guprit dan juga terima kasih kepada Nat dan juga terima kasih kepada Dr. Ahmad kerana sudi bersama kami. Kami bercerita titik tolaknya daripada apa yang berlaku di peringkat global, apa yang berlaku di Sweden dengan pembakaran Al-Quran. Kita refleksi kepada apa yang kita ada di Malaysia. Kita bercerita mengenai ancaman dan juga bagaimana kita menjaga apa yang kita miliki pada hari ini untuk kita pelihara untuk generasi akan datang dan juga menjadi contoh tauladan yang baik kepada negara-negara luar. Kita mungkin boleh bercerita mengenai sengketa yang ada, tapi kita jangan lupa bahawa kita ada banyak kebersamaan dan juga nilai positif yang perlu kita raikan bersama. Dan pada bulan Ramadan ini, saya kira itulah contoh yang paling baik dan waktu yang paling sesuai untuk kita menghargainya. Terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Terima kasih semuanya.